sebahagiannya nanti boleh diedarkan untuk maklumat saudara. Soal wang ehsan dibangkitkan. Apa pernah saya sebut bahawa ini dibatalkan? Cuma saya sebut sebahagian kecil daripada peruntukan ini akan disalur terus. Kalau dah tahu Terengganu negeri miskin, apa salah Menteri Keuangan kata salur wang ehsan itu direct kepada orang miskin? Di mana salahnya? Dan kerana kadar kemiskinan Terengganu itu masih 12% 2020. Jauh lebih rendah, lebih tinggi daripada kadar kemiskinan kebangsaan. Dan Kelantan yang mencecah 21%. Jadi ini kita tidak akan kurangkan jumlah yang kita janjikan untuk wang ehsan. Tetapi kita nak tentukan dalam beberapa kategori wang itu disalur terus, kalau tidak berilah banyak mana pun wang ehsan, kadar kemiskinan di Terengganu, Kelantan masih tahap yang sama. Jadi ini saya jelaskan supaya jangan bangkit lagi soal zalim. Dia jadi mantra. Baik. Soal lapangan terbang Kulim Kedah ini telah dijawab oleh Menteri Pengangkutan. Saya baru terima surat daripada Menteri Besar. Minta ditimbang. Tapi begitu saja, surat. Cadangan itu cadangan daripada syarikat swasta. Dan katanya syarikat Tan Sri Syed Mokhtar akan membantu menguruskan. Syed Mokhtar hubungi saya tadi dan mengatakan, maaf Tusi, saya tidak bersedia untuk jalankan projek itu. Itu biar ada jawapannya. Tak betul. Ini saya bercakap di Parlimen dengan handset. Dan bila ada maklumat itu, dia kata memang ada cadangan, dia tak mampu buat begitu. Kerana jumlahnya 7 bilion dan Tuan Yang Dipertua, Datuk Yang Dipertua, 7 bilion ringgit. Kalau orang nak bawa modal. Kemudian tak diteliti oleh unit perancangan ekonomi, tak diteliti oleh Kementerian Keuangan, tak diteliti oleh Kementerian Pengangkutan. Dia pakai umum begitu saja. Ini perintah cara apa? Tak ada dalam projek kita begitu. Mana-mana negeri bila ada usul, mesti diputuskan bersama oleh central agencies. Dan ini belum berlaku. Kerana syarikat yang dibuat itu, seperti mana disebut oleh Menteri Pengangkutan, ECK Group yang dipilih sebagai rakan strategik itu, pada Julai 2022 telah batalkan cadangan mereka. Jadi itu pun kerajaan persekutuan, kerajaan perpaduan zalim kena batalkan. Yang batal tu syarikat kamu, syarikat yang cadangkan. Ya. Dan kemukakanlah. Kalau betul nak buat ni kemuka, boleh kemuka lagi. Kita teliti. Kalau munasabah betul-betul kajiannya, saya percaya Menteri Pengangkutan yang lebih sabar daripada saya boleh teliti. Baik. Larut, Paguh, Pokok Sena, Putrajaya sempurna mempersoalkan sasaran defisit fiskal 5% untuk 2023 dan 3.2% 2025. Sudah kalau sudah teliti perkembangan selepas belanjawan dengan hasil minyak yang bertambah, Lembaga Hasil Dalam Negeri dapat kutipan yang jauh lebih tinggi dan IPIC 1.8 bilion ringgit. Dan pelaburan-pelaburan besar termasuk Amazon dan Tesla sudah tidak akan pertikai. Saya pernah lalui proses ini 8 tahun. Bila daripada defisit 2 tahun saya kata berimbang, dia berimbang. Lepas 1 tahun saya kata belanjawan lebihan, dia lebihan. Alhamdulillah. Pengalaman itu akan mengajar saya untuk mengurangkan defisit. Dan ini sesuatu yang mampu kita laksanakan kerana kalau ikut betul-betul apa yang berlaku sebulan selepas pengumuman belanjawan, defisit kita sudah tepat. Sudah sampai targetnya. Ini hari ini. Sudah sampai berdasarkan angka-angka baru yang kita perolehi. Alhamdulillah. Bagaimana kita kurangkan?
Itu langkah-langkah yang kita ambil, yang kita akan bincang, dan kalau perlu saya akan umumkan di parlimen dari masa ke semasa. Ini langkah jangka panjang atau sederhana, tentulah saya sebutkan tadi akta tanggungjawab fiskal akan diperkenalkan. Ini dengan tanggungjawab fiskal ini, dengan tindakan penguatkuasaan, ya, dan Badan Pencegah Rasuah, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah, soal lembaga hasil dalam negeri, kutipan cukai yang berkesan, ini saya sebut. Ya. Sebab itu saya minta ke rakan-rakan yang berhormat supaya memberi kerjasama dalam bidang ini. Ya. Saya pergi ke lembaga hasil dalam negeri dan saya tegur, ya, kutip cukai daripada golongan maha kaya. Ramai yang tinggi-tinggi saya beritahu, tak peduli dia Tun ke Tan Sri ke, kalau dia patut bayar, dia mesti bayar. Tapi saya tak ada dengar satu pun ahli berhormat, terutama dari pembangkang, yang nak sokong ambil tindakan tegas kepada orang yang maha kaya. Dia hanya cerca kita. Jadi, kalau tidak kita kutip daripada yang kaya, seperti yang disebut langkah-langkah percukaian apa, ada dari yang berhormat dari pembangkang yang tegur, mengapa cukai barang mewah? Ni, kalau tak mau cukai orang miskin, tak mau cukai capital gains tax untuk orang kaya, tak mau cukai tepung dan gandum dan beras orang miskin, tak mau juga cukai barang-barang kaya, beg dan berlian ni semua. Jadi, bagaimana kita kutip? Jadi saya cadangkan cukai ke atas barang mewah. Ya. Dan itu pun tidak disetujui oleh ahli yang berhormat. Saya tak tahu kalau mereka jadi kerajaan, dia nak cukai dari mana dan dia nak dapat hasil dari mana. Bantuan subsidi dibangkitkan. Kurang. Saya tidak tahu dari mana, katanya kurang daripada sekolah. Sebahagiannya Timbalan Menteri Kesihatan umumkan tadi. Ya. Jangan ambil sekerat. Ambil keseluruhannya. Kerana saya kaji belanjawan 2021, 2022 dan belanjawan yang dibentangkan sebelum ini, dan dalam semua kategori itu kita tambah. Tak betul kita kurangkan. Ya. Belanjawan 2023 disediakan 64 bilion ringgit untuk bantuan dan subsidi, termasuk sumbangan tunai rahmah 8 bilion ringgit untuk hampir 9 juta ringgit. 9 juta rakyat. Kedua, tahap hutang negara masih tinggi. Dan bayaran khidmat hutang tahun ini saja diunjur, seperti mana saya sebut, 16% daripada hasil negara, iaitu 46 bilion ringgit. Ya. Dan hutang 1.5 trilion. Janganlah salahkan saya. Salahkan pentadbiran dulu, hutang, terus hutang. Tiap tahun bertambah. Tahun ini pertama kali kita kurangkan hutang itu. Tapi apakah kita meningkatkan hutang? Tidak. Pinjaman baru tahun ini berjumlah 94 bilion ringgit berbanding atau ketimbang tahun lalu 100 bilion. Jadi tiap tahun dalam jangkaan kita mesti kurangkan hutang dan dengan itu dapat mengurangkan defisit. Kemudian kita sebut tata kelola perolehan kerajaan. Kubang Krian masih bangkitkan, katanya bagaimana boleh, dan ini heboh di TikTok yang diupah. Bagaimana boleh kita katakan batal padahal belum melaksanakan? Tak betul. Projek itu telah diluluskan. Surat kelulusan itu ada. Tapi sempat berubah keadaan, kita tahan. Tak sempat dilaksanakan. Jadi kita batal kelulusan itu. Saya tidak berbelit-belit dalam kejahatan ini. Dan bila kita katakan hentikan kelulusan lalu, perundingan terus, yang kosnya peruntukan 15 bilion ringgit. Kos kelulusan 13.8 bilion ringgit. Ya. Kita tahan, gunding semula, dan disitulah bila gunding semula berdasarkan fast track tender proses ini, yang kita dapat jimatkan 1.8, 2 bilion ringgit, dan ini masih diteruskan. Saya minta percepatkan. Bila katakan mesti dilaksanakan, dipercepatkan, dipermainkan. Ini Menteri Keuangan olok-olok, sekejap batal, sekejap start. Saya batalkan rundingan terus. Saya mulakan tender terhad. Saya kata segera kerana banjir masih berterusan.
Dan saya tambah bukan saja di negeri-negeri Johor, Kelantan kita masukkan projek ini, ya. Johor, rancangan tempatan banjir Bandar Batu Pahat, Johor. Johor, kita tambah lagi ini. Ini baru sebab bila kita jimat daripada 13.8 bilion ringgit itu, kita tambah daripada satu projek jadi dua projek. Rancangan tempatan banjir Lembangan Sungai Muar. Fasa 3 di daerah Segamat Muar. Terengganu. Rancangan tempatan banjir Terengganu. Tempatan banjir Sungai Tepuh dan Banggul Air Lirih di daerah Kuala Nerus, Terengganu. Pulau Pinang, rancangan tempatan banjir Lembangan Sungai Jawi, daerah seberang Perai Selatan, Pulau Pinang. Selangor, rancangan tempatan banjir Sungai Kelang di Seksyen 25 Shah Alam. Selangor, kolam takungan duifungsi bagi tempatan banjir dan sumber bekalan air mentah Sungai Kelang, Sungai Rasau, Selangor. Pahang, pembangunan lembangan Sungai Sepadu, PLSB, Sungai Semantan, Fasa 2, Temeloh. Kelantan, ini projek besar. Pembangunan lembangan Sungai Sepadu, Sungai Golok, Fasa 3 di Kelantan. Kita segerakan. Dan juga satu lagi Johor, satu lagi yang pelbagai. Ya, tak apa, terima kasih, tak apa, jangan maki saya sudah.